أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pelajar dan ibu bapa yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan dengan izin Allah pada hari ini kita dapat bersama-sama lagi, alhamdulillah, untuk menyambung siri pengajian kita mingguan setiap minggu kan, untuk kuliah setiap minggu hari Jumaat, iaitu untuk slot fiqh wanita. Mudah-mudahan pada hari yang mulia ini, Jumaat penghujung hari, dapat kita bersama-sama berkongsi ilmu berkaitan masalah ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kefahaman dalam mempelajari ilmu yang sangat penting ini. Jadi, seperti biasa, sebelum bersama-sama kita berkongsi ilmu pada pagi ini, bila sama-sama dulu kita memulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. InsyaAllah hari ini dengan kita mulakan dengan tajuk yang lain. Ini tu tajuk berkaitan sambungan lah, bukan tajuk tajuk yang baru, iaitu mengenai pengenalan darah-darah, warna-warna darah. Pengenalan berkaitan warna-warna darah haid. Bagi yang ada kitab, sila buka muka surat 183. Anak-anak yang ada kitab, ibu-ibu yang ada kitab, boleh buka muka surat 183. InsyaAllah, jadi saya kongsi kongsi tentang dia punya screen. Saya tak masuk lagi. Ya, alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita akan kongsi berkaitan pengenalan warna-warna darah. Selepas kita telah memasuki episod yang kelima hari ini, satu tentang darah haid, yang disebut sebagai definisi darah haid ataupun mukaddimah dia, pengenalan dia tu, apa itu darah haid. Kemudian kita dah masuk pada umur, sekurang-kurang umur yang kalau datang darah itu kita kenal pasti cukup syarah haid, jadi haid. Itu sekurang-kurang umur haid. Yang boleh jadi haid, sekurang-kurang umur yang boleh jadi haid, iaitu 8 tahun, 11 bulan, 15 hari, untuk mencapai 9 tahun qamariyah ataupun hijrah. Yang itu yang kena ambil betul-betul tarikh lahir anak-anak perempuan. Itu anak lelaki juga 15 tahun, tapi juga tarikh hijrah, bukan tarikh Masihi, tarikh hijrah. Kemudian kita dah mengetahui tentang sekurang-kurang darah haid sehari semalam berterusan dalam tempoh 24 jam. Dan sekurang-kurang haid ini ada terbahagi dua, sehari semalam yang berterusan 24 jam tanpa berhenti, itu adalah haid paling kurang lah. Dan satu lagi adalah sekurang-kurang dalam beberapa hari, yang tempoh paling lama boleh tunggu, yang paling maksimal adalah 15 hari. Yang mana keluar darah itu terputus-putus, dan kita akan mencampurkan setiap hari itu berapa jam dia keluar sehingga mencukupi 24 jam. Andai sampai 24 jam dalam tempoh 15 hari itu, maka kesemua darah yang putus-putus itu, termasuk hari yang naqa' tu, juga dikira sebagai darah haid. Dia sebelum cukup 24 jam, dia wajib solat, tapi tak perlu mandilah. Setiap kali berhenti, bersihkan faraj, kemudiannya ambil uduk. Macam itulah, sehinggalah cukup 24 jam. Dalam tempoh paling lama boleh tunggu, tempoh sebanyak-banyak haid lah, itu 15 hari 15 malam. Okay. Dan anda tahu, kita dah ambil tadi sekurang-kurang haid terbahagi dua. Sekurang-kurang semata-mata dalam tempoh sehari semalam berterusan keluarnya, dan juga
dalam tempoh beberapa hari, itu satu lagi bahagian lah. Dipanggil sekurang-kurang dalam tempoh beberapa hari, paling lama 15 hari. Yang kita kena dah bincang itu, macam cara nak mencampurkan total, dan akhirnya akan bertemu. Kalau tak bertemu 24 jam pada hari ke-15, itu semua bukan haid, itu istihadah lah, itu darah rosak. Kemudian paling minimal ada ghalib haid, ataupun dikatakan kebiasaan haid. Yang majoriti wanita ada yang biasa kena tu, yang kena darah haid datang ni, biasanya kebiasaan haid adalah sebanyak 6 ataupun 7 hari. 6-7 hari itu kebiasaan haid. Biasanya ghalibnya begitulah kebanyakan wanita, tapi ada yang tak sama juga. Jadi yang penting dia tak lebih 15 hari 15 malam. Dan yang terakhir adalah sebanyak-banyak haid yang boleh ditunggu tempoh untuk datang haid paling lama adalah sebanyak 15 hari 15 malam. Itu semua telah dirumuskan pada kuliah episod 1, episod 2 dan episod 1 dan 2 kan. Yang 3 2 sekali masukkan. Itu kita telah bincang khilaf antara qaul as-sahbi dan qaul al-laqid. Jadi perbincangan tu lah panjang lebar pada minggu lepas. Jadi hari ini kita dah masuk kepada perbincangan berkaitan tentang masalah pengenalan warna-warna darah. Okey, jadi anak-anak yang ada kitab buka muka surat 183. Yang ada kitab, ibu-ibu yang pernah berkuliah di Mahat Tahfiz Darul Abrar, kuliah bulanan saya itu, boleh buka kitab yang ada kitab 183 . Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, pengenalan darah dan pembahagiannya adalah menjadi satu perkara yang sangat penting bagi seorang wanita mengetahui serta mengenal pasti, iaitu pertamanya darah kuat yang mana dan darah lemah yang mana. Darah kuat dan darah lemah. Kemudian warna darah haid, warna apa yang dikatakan kuat dan warna apa yang dikatakan lemah, dan unsur-unsur utamanya. Darah kuat, darah lemah, warna darah haid dan unsur-unsur utamanya. Kerana darah haid tidak bermula dan tidak berakhir dengan satu sifat atau warna tertentu sahaja. Bahkan kadang-kadang darah haid berubah warna daripada satu tahap ke satu tahap yang lain. Itu yang biasa dilalui oleh wanita yang berhaid. Dia bukan warna tu sama aja, ada, tapi biasanya dia akan berubah-ubah. Okey. Pengenalan darah. Identiti darah dapat dikenali dengan dua sifat. Pertama kuat, yang kedua lemah. Darah kuat, pertama darah tu kuat, yang kedua lemah. Darah itu lemah. Darah kuat dan darah lemah dapat dikenal pasti dengan melihat kepada 3 unsur. Nak tahu darah kuat yang mana, darah lemah yang mana, kena tengok 3 unsur ini. Pertama, warna darah. Kedua, sifat darah, iaitu rasa semasa keluar darah. Dia agak keluar panas, zup tu. Zup, dia rasa macam keluar mengalir tu kan. Yang ketiga, bau darah. Itu warna, sifat dan bau darah. Warna, sifat dan bau darah. Okay. Warna darah yang kena tahu dulu. Sebab dia melibatkan, kenapa kena belajar mengenali warna-warna darah haid ini? Sebab dia melibatkan nanti, andai berlaku darah istihadah, andai darah lebih 15 hari, ataupun keluar tak cukup tempoh sekurang-kurang suci. Dah bincang itu, sekurang-kurang. Ini saya akan masuk nanti kemudian, sekurang-kurang suci itu. Kalau kita tak cukup sekurang-kurang suci, itu 15 hari 15 malam, darah tu keluar semula. Yang ini semua kena kita bincangkan dalam bab warna darah. Warna darah ni kena tahu. Apatah lagi yang keluar sepanjang-panjang tempoh lebih 15 hari tu, sampai sebulan keluar darah tak putus-putus. Ada putus sekejap, kemudian datang balik. Jadi semua tu ada kaitan dengan darah kuat dan darah lemah. Sebab nak mengenal pasti dalam darah tu mana satu haid, mana satu istihadah. Itu yang penting. Dalam tempoh sebanyak-banyak yang katakan lebih 15 hari tu, bila seseorang datang darah lebih 15 hari, memanglah darah tu istihadah hari ke-16. Cuma nak kenal pasti darah tu bukan semua tu istihadah dalam 15 hari tu.
Ya, hari ke-16 confirm istihadah. Tapi darah 1 hari sampai 15 hari itu, dalam tempoh 15 hari itu, di situ ada darah haid, ada darah istihadah. Sebab apa? Nak tengok pada warna pula. Mana haid, mana istihadah. Kita akan bincang bab nanti kemudian. Cuma saya nak beritahu ni, kenapa kena tahu? Sebab dia melibatkan hukum darah istihadah kepada kekuatan darah tu, warna darah itu. Kalau yang dah belajar sebelum ini, insya-Allah lah dia tahulah. Kenapa dalam tempoh 15 hari itu lebih tu ada darah haid, ada darah istihadah. Dia terbahagi dua. Bukan kata 15 hari itu haid, hari ke-16 tu adalah istihadah. Tak. Dalam 15 hari haid tu ada darah istihadah. Sebab tu kena kenal warna-warna darah ni. Sebab dia ada pembahagian kumpulan nanti. Andai kena darah istihadah, darah tu datang lebih 15 hari, keluar lebih 15 hari, dia ada 7 kumpulan. Yang asalnya 4 kumpulan lah. 7 tu kita akan dia masuk sekali, tapi yang paling penting 4 kumpulan tu. Itu yang dia akan tengok kepada boleh tak kenal warna-warna darah. Sebab itulah kena tahu hari ni kita belajar juga mengenal warna-warna darah ni. Okey. Kebiasaannya darah yang keluar daripada rahim wanita terbahagi kepada 5 warna. Tu darah yang biasa keluar 5 warna saja. Dikenal pasti 5 warna ini. Pertama, hitam, atau dalam bahasa Arab panggil aswad. Hitam, darah ada warna hitam. Hitam betul-betul hitam. Yang kedua, merah, ahmar. Yang ketiga, merah kekuningan, dia panggil ashqar. Lebih kurang macam kata perang ataupun keoreng-orengan, oreng-oreng. Yang keempat, kuning, itu asfar. Yang kelima, keruh. Keruh ni iaitu darah yang dipanggil darah yang last ni, sebelum betul-betul putih bersih ni dikapas tu, dia akan ada warna keruh ni, iaitu kuning ke putih-putihan, tidak jernih, dipanggil akdar. Akdar lah warna yang dikatakan keruh tu lah. Pertengahan antara putih dan hitam, seperti air yang kotor. Nak kata putih sangat pun tak, tapi dia ada warna yang ke arah itu. Lepas tu saya sebut seperti air yang dikatakan air biasa lah, yang keluar daripada kita pecah. Itu benar. Dia ada macam, bila kering dia akan keras dan nampak macam sedikit mengertang. Ngertang ni macam dia nampak ada macam warna-warna nak ke coklat ke hitam. Tak hitam sangat, tapi dia ada ke situ. Tak betul-betul. Dan keruhnya nampak macam ada saki baki lagi. Orang kata seolah tak bersih betul lagi. Lainlah daripada tengok biasa tu. Itulah warna keruh. Jadi itu yang kena peka dalam bab warna ni. Sebab nak mandi pun sama. Masa bila yang boleh mandi wajib? Bila hilang ke semua warna-warna darah yang berada dalam ranking warna darah haid ini. Jadi kena bagi hilang lah. Kena bagi tengok betul-betul bersih. Jadi persoalannya di sini mungkin juga ada yang ingin bertanya, tapi saya tolong jawab siap sebelum dia bertanya ni. Wanita ni dia sangat unik lah. Unik ciptaan Allah, Masya Allah. Nampak di situ satu, sebab tu Nabi SAW sebutkan ad-dunya mata'. Dunia ni adalah mata benda. Wa khairul mata' al-mar'us salih, al-mar'atus salihah. Dan sebaik mata benda benda-benda dalam dunia ni, dunia adalah benda-benda, mata' ni benda-benda, mata benda, pokok, tumbuh-tumbuhan, binatang, macam-macam lah, langit, bumi, apa-apa sajalah. Sebab tu mata benda lah. Tapi Nabi sebut wa khairul mata', dan sebaik-baik benda di dunia ini adalah al-mar'atu salihah, wanita yang salihah. Itu pengiktirafan Allah dan Rasul pada wanita sangat hebat, sangat mulia. Jadi jangan kita menjadikan kita rasa macam hina, tak. Sangat mulia. Allah bagi Nabi beri satu pengiktirafan, sebaik-baik benda dalam dunia adalah wanita yang salihah. Sebab itulah uniknya wanita ni. Sebab itulah darah haid ni bukan menyusahkan, tapi dia memberikan satu orang kata keunikan pada wanita tu sendiri. Sebab tu kalau kita cerita dalam bab orang nak tukar jantina jadi perempuan, kan hari ni banyak kumpulan macam tu. Semoga Allah melindungi kita dan memberi petunjuk kepada mereka untuk kembali ke asalnya. Kan maknyah-maknyahnya lah, bukan maknyahnya ni, maknyah betul-betul nak mengubah ni. Tak tahulah Allah SWT memberikan keizinan atas kepakaran para doktor yang mengubah suai tubuh manusia ni. Macam mana dia buat kita pun tak tahu, tapi katanya jadi macam perempuan. Tapi memakan kos yang sangat tinggi. Tapi sebabkan nafsu nak di perempuan tu sangat kuat, kita panggil apa? Ikut nafsu tu.
Dia betul-betul rasa tak boleh jadi lelaki dah. Dia tak boleh nak lawan dan dia pun tak nak berlawan. Patutnya dia berlawan. Dia bermujahadah. Aku lelaki tak lelaki sampai bila-bila. Tapi begitulah. Bila iman rendah, iman tu kurang, iman tu pudar, iman tu katakan lemah, dia jadi mengikut hawa nafsu yang hilang pertimbangan waras akal, apatah lagi hukum. Jadi satu benda dia tak boleh buat adalah keluar darah haid. Itu doktor tak boleh buat. Itu yang tak boleh, itu bezanya, uniknya tu. Satu benda yang mereka tak boleh dapat macam betul-betul perempuan adalah keluar darah haid dan juga melahirkan anak. Masya Allah. Hebat macam mana pun manusia boleh buat pertukaran jantina, Allah tak izinkan semuanya dapat. Allah izinnya itu boleh, tapi asal betul-betul yang jadi betul-betul semula jadi macam wanita tu Allah tak izinkan. Jadi darah haid. Waktu wanita kena berbangga dengan diri mereka, syukur alhamdulillah. Sangat unik. Dan sebaik-baik wanita adalah, sebaik-baik mata benda dunia adalah wanita yang soleh. Jadi sebab itulah bila belajar tentang bak darah ni, kena rasa mulianya kita, hebatnya kita, uniknya darah haid ni. Jadi belajar tanpa rasa penat, tanpa rasa susah. Cuba belajar mengenal diri kita sendiri dengan faktor fizikal yang Allah bagi dan juga faktor keluar darah haid ni. Satu rahmat, satu benda yang rahmat untuk wanita. Jadi belajarlah betul-betul hukum hakamnya. Jangan rasa bosan, jangan rasa jemu, jangan rasa malas lah nak faham. Sedangkan dia sendiri melalui benda ni dan dia ada hukum dia tersendiri. Bukan boleh kita suka-suka hati nak kata semua darah ni haid, darah ni istihadah, bukan boleh. Dia kena ada Allah telah turunkan hukumnya melalui lidah Nabi SAW berkaitan darah-darah ni dan pelbagai hukum berkaitan dengannya. Okey. Lagi itu tentang apa dah tu ya. Kemudian nak tahu tentang 5 warna ni pula. Kita akan bincangkan pada muka surat satu lagi, iaitu muka surat tadi 184 ni 185. Tengok A. Faedah pada menerangkan warna-warna darah haid ada 5 warna, iaitu hitam, merah, merah kekuningan, kuning dan keruh. Yang B pula pada menerangkan sifat-sifat darah haid yang terpenting. Okay. Yang tadi warna, yang B ni adalah berkaitan tentang sifat darah haid tu, bagaimana sifat dia yang dikatakan kuat ataupun lemah tu, iaitu dia ada kalanya pekat, keluarnya pekat betul, ada kalanya disertai dengan panas, rasa panas bila keluar tu. Ni orang perempuan yang keluar haid yang tahu ni. Kalau orang lelaki nak cerita dia tak tahu macam mana, betul alami dia boleh cerita lah, tapi itulah rasanya, panas. Bila dia kuat tu dia keluar panas rasa. Ada kalanya keluar dengan perlahan, tak sedar pun, tiba-tiba ada. Tak rasa pun, setengah orang tengok nak pergi solat, tengok ada, tapi tak sedar masa bila keluar. Sebab dia keluar dengan perlahan. Ada kalanya keluar dengan tidak mengalir, tersimpan dalam faham, namanya fatrah. Itu telah kita pelajari kan, fatrah kan, fatrah dan naqa'. Dan ada kalanya disertai dengan bau yang tidak menyenangkan, iaitu baunya busuk. Itulah sifat darah haid. Pekat, kadang berketul-ketul, campuran ketulan-ketulan hitam. Kalau tengok darah ikan tu boleh nampak lah, darah ikan kan ada keluar ada ketul hitam. Macam itulah darah haid yang pekat tu. Kemudian disertai dengan rasa panas atau hangat. Ada kalanya keluar dengan perlahan, dia tak sedar tapi keluar ada. Ada kalanya tidak mengalir, sudah sedar ada. Tak rasa keluar panas, tak ada apa rasa tu. Dan ada kalanya disertai dengan bau. Tengok 186. Nanti saya kupaskan insya-Allah. Sifat darah yang dikatakan pekat, panas tu, kebiasaan darah yang keluar itu ada kalanya pekat dan disertai dengan panas atau rasa hangat. Dan ada kalanya tidak pekat, itu cair. Dan ada kalanya keluar dengan tanpa disedari, dan ada kalanya keluar dengan rasa sakit pun, kebas, senggugut. Kebas Allah alam. Saya tak pernah rasa kebas, tapi memang rasa senggugut tu adalah. Tu terkenal lah di kalangan anak-anak muslimah, ibu-ibu kan. Tapi masa ni belakang senggugut ni berlaku pada masa kata tengah fresh lah, anak dara lah. Anak dara ni. Jak-jak kenapa tak datang kelas? Senggugut. Tahulah tu kan, nak dimaafkan.
Sakit sungguh bukan sikit-sikit. Setengah-setengah orang sampai boleh kata tak boleh bangun lah. Masya Allah. Okey. Jadi itu kita boleh kenal lah. Ini tanda darah haid sedang kuat keluar. Yang satunya adalah bau darah. Bau pun satu benda juga. Ada benda yang kita kena tahu. Kebiasaan darah yang keluar itu berbau busuk, iaitu bau busuk darah. Hanyir darah tu bau. Dan ada kalanya tidak berbau langsung. Jadi warna, sifat dan bau ni adalah memainkan peranan untuk kenal pasti darah tu darah apa. Ini sifat dia. Ini ciri-ciri dia. Warna yang dikatakan kuat, kemudian sifat yang dikatakan pekat, kemudian bau yang busuk. Itu tiga ciri sangat-sangat kuat. Itu confirm darah tu adalah darah yang paling kuat. Warna yang kuat, sifat yang kuat tu berketul-ketul, kita pekat, dan juga bau yang busuk. Kalau ciri-ciri ni ada pada darah yang keluar tu pada hari pertama, kedua, ketiga, 3 hari dah dikira darah kuat lah tu. Darah paling kuat. Dengan warna yang kuat, berketul-ketul, sifat yang kuat, dan juga bau yang busuk. Itulah tiga tu kalau digabungkan, darah tu paling kuat. Sebab cukup warna yang paling kuat, cukup sifat dia, dan cukup dengan bau sekali. Cukuplah sempurna dah darah tu kan. Okey. Jadi untuk kenal darah yang paling kuat tadi, dia ada 3 unsur tu, iaitu warna yang kuat, kemudian keluarnya berketul-ketul ataupun pekat. Yang ketiga dia bau busuk. Itu kena darah tu darah yang paling kuat. Kalau keluar warna merah, tapi tidak pekat, cair, kemudian juga tidak berbau, itu kurang kuat. Itu perbandingan dia gitu. Jadi kalau keluar hitam tapi tak berbau, tapi merah berbau, itu sama kuat. Ada dua unsur, warna dan juga bau. Sifat cair. Kalau dua-dua sifat cair, maknanya tengoklah. Kalau warna, dia tengok yang di mana yang keluar dululah. Yang keluar dulu tu itu paling kuat. Okay. Kalau nak tengok dia punya bab ni adalah pada muka surat 187 pembahagian darah. Setelah darah dapat dikenal pasti melalui 3 unsur di atas, barulah ia dapat dibahagikan dan dikategorikan, iaitu pembahagian darah kuat. Mula kenal warna, sifat dan bau darah. Dan bahagiannya ada 3, iaitu darah kuat dapat dikenal pasti melalui beberapa cara. A, ada kalanya dengan warna. B, ada kalanya dengan kepekatan. C, ada kalanya dengan bau. Okay. Urai satu-satu dulu. A, kalau warna. Mengikut susunan warna, darah dapat dibahagikan kepada 5 peringkat. Darah yang paling kuat adalah darah peringkat pertama. Itu peringkat pertama hitam, warna ni. Darah yang berwarna hitam dikatakan paling kuat dan berada di peringkat pertama apabila dinisbahkan darah-darah yang lain di bawahnya. Peringkat kedua merah. Darah yang berwarna merah berada di peringkat kedua apabila dibandingkan dengan darah-darah yang lain di bawahnya. Peringkat ketiga, merah kekuningan ataupun kuning keemasan, perang. Coklat termasuk sekali lah, bawah tu kan. Darah yang berwarna merah kekuningan berada di peringkat ketiga apabila dibandingkan dengan darah-darah yang lain di bawahnya. Kalau sebelum kuning tu, kena tambah sikit coklat. Coklat ada bawah pada merah kekuningan kan. Merah kekuningan. Mana oranye lebih kuat dari coklat kan? Oranye lebih kuat pula. Coklat. Coklat lepas merah tu coklat, lepas tu merah kekuningan. Lepas tu barulah bawa kuning. Tapi dia tak, di sini tak bawa coklat, dia masuk dalam kategori lah. Merah kekuningan, kuning keemasan. Ni perang, oranye. Tapi coklat lebih kuat daripada warna merah kekuningan. Kalau merah kuningan lebih kuat daripada coklat. Tapi kalau merah kekuningan lebih kuat daripada coklat, sebab dia merah tu ada. Tapi kalau lepas tu coklat baru kuning. Nampak tak? Tu yang dikatakan warna yang kuat tu. Coklat letak nombor 4, tapi dia tak bagi nombor 4 sini, dia bagi kuning terus. Sebelum kuning tu coklat dulu biasanya. Biasalah. Tapi ataupun kadang-kadang oranye dulu. Di situlah peringkat ni dikira lebih kurang macam coklat lah 4 ni ke, merah kekuningan,
lebih kuat daripada merah. Perang lebih kuat daripada merah. Kan bawah tu boleh peringkat keempat ada kuning. Warna coklat tu berada pada peringkat keempatnya lah. Ketiga iaitu merah kekuningan, kuning keemasan, perang lebih kurang adalah perang tu ke coklat kan. Di ketiga, keempat kuning dan kelima keruh. Keruh ada di bahagian susunan paling bawah lah sebab dia paling lemah lah darah itu. Okay, kepekatan dia pula. Jadi warna B kepekatan pula. Mengikut susunan sifat, darah yang paling kuat ialah darah peringkat pertama iaitu darah yang pekat, kesat dan kemudiannya darah peringkat kedua adalah darah yang cair. Dia dua lah. Pekat ni maknanya dia keluar nampak likat ataupun dia ada ketulan-ketulan. Berbanding dengan darah yang keluar cair, darah pekat lebih kuat daripada darah cair. Apatah yang ada ketulan-ketulan itu lebih kuat daripada darah yang cair. Okay. Bau, bau. Mengikut susunan bau, darah yang paling kuat adalah darah peringkat pertama iaitu darah yang berbau busuk dan kemudiannya darah peringkat kedua adalah darah yang tidak berbau busuk. Dia ada dia punya pembahagian dia begitu, iaitu warna, sifat dan juga bau. Dan saya huraikan tadilah. Jika berkumpul dua unsur seperti warna dan sifat, contohnya hitam dan pekat, atau warna dan bau. Contoh hitam dan bau busuk. Okey, kalau ada dua jenis, dua warna, dua sifat ini, dua unsur ini, iaitu warna hitam, kemudian pekat, tapi tak berbau. Dua aja, hitam dan pekat, ataupun satu lagi hitam tapi dia bau busuk. Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih kuat? Maka darah ini adalah darah yang lebih kuat daripada darah yang mempunyai satu sifat sahaja iaitu seperti berwarna hitam sahaja atau pekat sahaja atau berbau busuk sahaja. Huraian mengenai perkara ini telah diterangkan sebelum ini, maknanya yang mana lebih ataupun yang mana kurang bergantung kepada tiga unsur ini, warna, bau dan juga sifat dan juga bau. Hitam dan pekat dengan hitam dan bau busuk, maknanya ni lebih kurang sama aja. Sama level. Kita tengok di kedua-duanya tu sama level, cuma pekat didahulukan pada bau busuk. Pekat tu. Jadi hitam dan pekat lebih kuat pada hitam dan bau busuk. Jika berkumpul tiga unsur pada suatu darah haid, maka darah ini dikatakan sebagai darah yang paling kuat berbanding darah yang hanya berkumpul dua unsur, iaitu tadi bau dan warna dan juga sifat. Atas satu unsur sahaja. Contoh darah yang berwarna hitam, pekat dan busuk. Tiga terus. Ini paling kuat lah. Warna hitam, pekat dan juga busuk. Jadi itu kena ambil tahu pada masa kita keluar darah haid. Mana darah kuat, warnanya warna kuat, warna paling kuat hitam, sifatnya kuat dan sifatnya adalah berketul-ketul ataupun dikatakan pekat. Warna bau pula, baunya memang bau busuk. Jadi kalau tiga unsur ni ada, darah tu darah yang paling kuat. Tak dinafikan lah. Kalau ada dua unsur pula, second, nombor dua pula kuat. Satu unsur, tu tiga yang kuat. Jadi mungkin ada antara anak-anak dan ibu-ibu merasa macam satu perkara yang agak susah lah. Susah. Nak kena tengok pula warna darah, tengok pula bau dia, kena orang kata melihat selalu lah. Dan sebenarnya benda ni kalau kita tak kisah, kalau tak berlaku darah istihadah tak ada masalah. Alhamdulillah lah kalau tak berlaku. Kalau berlaku darah istihadah, ini semua diambil kira untuk menentukan apa darah yang keluar tu pada masa berlaku istihadah. Macam saya kata tadi, tak boleh kira 15 hari tu semuanya haid. Tak. Sebab lebih 15 hari dia kata 16 hari tu istihadah lah. Memang 16 hari tu hari istihadah. Tapi sebelum 16 hari ada 15 hari tu kan yang tak stok tu, semua tu ada perkiraan untuk menentukan kumpulan mana dia duduk tu, untuk memastikan darah apa yang keluar dalam tempoh 15 hari tu sebelum dia terus pada istihadah tu kan. Warna darah tu main peranan, sifat darah tu main peranan dan bau tu main peranan untuk menentukan mana satu haid. Sebab bila jadi macam tu ada dua kemungkinan, ada dua benda. Dalam darah haid ada istihadah. Itu je. Bila berlaku haid lebih 15 hari, 16 tak berhenti lagi, 17 tak berhenti lagi, 18 sampailah sebulan, katakan sebulan,
dalam sebulan tu yang keluar tu, hari ke-16 memang wajib mandi. Tu tak dinafikan. Hari ke-16 adalah hari darah istihadah bermula. Tapi itu pada kiraan sebanyak-banyak haid. Okey, bila berlaku macam ni, bukan sekadar kiraan sebanyak-banyak haid tu, tapi kena tengok belakang balik. Tempoh 1 sampai 15 hari tu, apakah warna yang keluar darah tu? Apakah sifat dia? Apakah bau dia? Sebab dalam tempoh 1 sampai 15 tu ada istihadah. Bukan semua tu haid. Tu yang saya kata kena ada, kena belajar pula nanti. Bila darah lebih 15 hari, kita kena tengok kita ni berada pada kumpulan mana dalam ranking pembahagian wanita yang kena darah istihadah pula. Dia ada 7 kumpulan. Tengok kumpulan 1 ke kita, kumpulan 2. Sebab setiap kumpulan cara penyelesaian dia berbeza. Kalau kumpulan 1 cara dia gini, 2 cara dia gini, 3 gini. Jadi sesiapa juga yang datang darah lebih 15 hari, kena tengok di manakah dia berada dalam kumpulan pembahagian mustahadah. Pembahagian mustahadah orang yang kena istihadah. Itu yang kena belajar dulu dalam bab kenal warna, kenal sifat dan kenal bau darah, kenal bau. Itu apa antara sifat-sifat darah haid yang kita kena tahulah. Jadi itu yang sebenarnya kena tahu tu. Jadi jangan rasa susah, tapi rasalah ini satu nikmat yang Allah bagi kepada kita wanita, satu yang sangat unik yang tak ada pada makhluk-makhluk lain. Masya Allah. Ingat, sebaik-baik wanita adalah wanita yang soleh, solehah, yang menerima semua yang Allah tentukan untuk dirinya sebagai wanita. Hadza syai'un katabahullahu banati Adam. Yang Nabi sebutkan, ini adalah satu yang telah Allah tentukan kepada wanita anak-anak perempuan Adam, anak-anak perempuan Bani Adam. Jadi kena belajar, belajar dan kena lalu benda ni. Dan kita mengetahui benda ni, mengkaji benda darah ni, dia bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Kita yang melalui benda ni. Dan kita nak kita lalui dengan peraturan yang Allah tentukan, bukan dengan suka-suka hati kita menentukan hukum. Jadi belajarlah dengan rasa seronok, rasa satu kenikmatan dalam mempelajari bab darah haid ni. Jangan rasa tertekan, rasa payah, rasa susah. Sebab tanpa kita sedari, kalau kita tak belajar bab ni, kita tersalah dalam menghukumkan darah kita ni, bagaimana bagian-bagian. Tidak kita rasa satu penyesalan di akhirat kelak, sebab kita dimasukkan dalam neraka hanya sebab dosa tak kira dengan betul, tak belajar dengan betul bab ni. Masuk neraka ni tak tahu sebab-sebab apa. Mungkin sebab kita cuai dalam belajar ilmu berkaitan hukum hakam darah ni. Itulah punca sebab masuk neraka. Alangkah masa tu penyesalnya kita. Dulu masa ustaz ke mengajar, ustazah ke mengajar, rasa tak kisah. Rasa tak ada, aku tahulah aku tak ada masalah, aku tak pernah kena masalah macam ni. Jadi kita rasa ambil sambil lewa begitu. Bila sampai ke akhirat tu dah terlambat. Sebab apa kamu diseksa? Sebab dulu aku silap kira. Silap kira dalam hukum hakam darah yang aku lalui ni. Dan ada masa aku tak solat, hal itu adalah istihadah. Istihadah wajib solat. Ada kalanya kita kira tu istihadah haid, tapi itu rupanya itu istihadah. Tu tak ke istihadah wajib solat. Sebab dia dikira hukum suci. Maka berdosa lah kita sebab tak solat. Itu yang jangan rasa benda ni remeh je itu. Anak-anak, terutamanya anak-anak, pelajar saya yang saya selalu pesan hari-hari kita berjumpa dulu zaman masa sebelum PKP cuti kan. Jangan rasa jemu dan boring sebab kita kena ambil alert sungguh benda ni. Jangan sampai kita masuk neraka sebab ini, bab ini je. Yang lain okey, bab ini je tak belajar, malas belajar. Masuk neraka tak tahu sebab apa, di dunia ni kita buat apa, tapi sampai sekarang kita tahulah sebab apa. Lepas tu kan masuk syurga pun sama, tak tahu amalan apakah yang Allah nilai, sebab itulah kita masuk syurga. Kadang-kadang benda tu benda kecil je. Contohnya buang sampah. Sebab kita ni tengok sampah, buang sampah. Buang sampah. Jadi sebab itulah Allah kata aku pilih kau di ahli syurga sebab kamu sangat jaga bumi aku ni. Kamu suka bumi aku ni bersih. Tu yang jadi macam-macam tu. Tak rasa sebagai menumpang di bumi Allah, tak tolong jaga kebersihan di bumi Allah ini. Buang toksik dalam sungai, buang sisa makanan sungai, buang ikut suka hati je. Kadang-kadang sebab itu kita boleh masuk syurga, sebab hanya kena buang sampah. Moga-moga lah, manalah tahu kan, kerja yang kita nampak macam bukan kerja standard, mengutip sampah tu. Sebab itulah dia masuk syurga, sebab dia kerja dia mengutip sampah, membersihkan bumi Allah ni. Mana kita tahu?
Sama kan dengan neraka. Tak tahu sebab apa. Dosa apa menyebabkan kita masuk neraka. Dan dosanya biasa-biasa je, tak buat apa pun. Tambah dosa yang tak nampak apa. Mulut cakap macam-macam. Suka menyakiti orang lain. Kemudian suka kata orang dengan berbagai gelaran yang menyakitkan dia. Menggelar itu, menggelar ini. Anak-anak pelajar, ibu-ibu sekalian, apa-apa sekalian. Kita tak sangka benda tu menyebabkan orang tu sakit hati. Sebab itulah kita masuk neraka. Sebab tu antara dosa yang tak nampak, yang tak perasan, dosa lidah. Sebab dia tak nampak nak bawa apa-apa kan. Tak nampak, tapi dia itulah. Sebab itulah kita kena berusaha belajar untuk melihat mana yang dikatakan dosa, kita wajib tinggalkan. Mana yang dikatakan itu adalah yang Allah suka, Allah redha, itu kita buatlah. Sebab itulah kenapa wajib hukumnya belajar ini. Belajar ilmu agama wajib, fardu ain. Tambah-tambah berkaitan darah yang memang sukar untuk difahami kalau tak belajar betul-betul. Tak tengok, tak baca balik, tak tanya. Itulah sebabnya kita wajib mengambil berat dalam bab ini. Dan sebab kita wanita yang memang ditakdirkan Allah ada benda ni. Satu keunikan pada wanita lah. Itu kita kena belajar. Okey. Tentunya pula saya nak kongsi sikit hari ini. Sebab dia kata kini hari ini kita akan ambil kaitan warna je. Kadang-kadang macam ni. Masalahnya macam ni. Bila sebut warna kuning dan keruh. Ini kita bincang tentang cecair berwarna kuning dan keruh. Tadi saya nak sebutkan tentang apa masalah kuning dan keruh. Sebab kadang-kadang wanita ni ada satu air yang namanya air keputihan. Saya ingat keputihan ni adalah satu penyakit lah. Keputihan yang disebut sebagai air wadi dalam kitab. Wanita ni ada dalam daripada rahim wanita ni ada keluar macam-macam cecair. Bukan kata darah je. Tersebut sikit tentang air ni. Pertama, air mani. Air manis dia maklumlah, dia tak akan keluar gitu saja. Dia ada sebab-sebab, sebab mimpi, sebab mimpi bersama dengan perempuan, bersetubuh dan sebagainya. Ataupun dia itu memang keluar air mani lah. Dia ada rangsangan nafsu dan sebagainya. Itu air mani. Itu dikatakan air mani, kita kenal dengan sebab tertentu lah. Kemudian ada air mazi. Namanya, dia ada nama-nama khusus dalam kitab, hebat, Masya Allah. Para ulama dah kaji dah benda ni. Air mani sebab kita ada rasa hubungan, nafsu, rangsangan nafsu yang dikatakan, orang kata macam mana nak sebut, maknanya sebab sama ada mimpi atau betul-betul bersama. Untuk senang cakap lah, kalau orang yang berzina tu, ayalah memang keluar lah air mani tu. Maknanya, ataupun dia terangsang dengan sungguh-sungguh terangsang. Semungkin dia, yalah kalau orang yang beronani kan, na'udzubillah, onani itulah, dia syok sendiri yang kata, tu memang keluar air mani lah. Tu memang confirm lah. Jadi ada unsur-unsur yang katakan seks. Yang itu yang air mani boleh keluar. Yang sangat kuat, nafsu dia sangat kuat. Jadi itu air mani. Tambah-tambah lelaki lagi cepat keluar air mani. Mungkin dia tengok perempuan seksi terus drup keluar. Dia akan keluar. Sebab lelaki ni dia boleh rasa memancut. Anak muslimin kalau ada depan ustazah ni, memancut tu iyalah tu. Tengok perempuan seksi sikit, tengok gambar ke, tambah-tambah yang melayari gambar-gambar yang dikatakan lucah. Na'udzubillah min anak-anak yang menghafal Al-Quran depan ustazah pada hari ini. Mata yang kamu tengok Al-Quran tu jangan dicemarkan dengan melihat benda-benda yang tidak baik dalam internet kamu, dalam Google benda-benda macam itulah. Kan sudah pesan kan, jangan mata yang tengok Quran, jangan tengok benda tu. Nanti Allah akan soal kamu akan lupa. Dah tengok benda tu. Jadi mungkin di situ mungkin akan keluar cuma mancut. Yang tu adalah air mani. Air mani ni lelaki ada, perempuan ada, tapi lelaki lebih cepat. Okey. Yang kedua, air mazi. Mazi ni apa agaknya? Mazi ni dia keluar pada sebab juga. Tapi dia bukan sebab macam tadi, tapi sebabnya lebih kurang macam tadi. Dia terasa teringin, naik syahwat. Naik syahwat, itu kalau ada terasa rangsangan tu keluar. Bukan banyak, dan mani dia betul-betul keluar. Terasa betul. Memang rangsangan yang dikatakan kemuncaknya tu. Kemuncak tu adalah air mani tu. Terasa betul-betul. Orang kata nafsu naik. Na'udzubillah min zalik. Yang tak kena tempat lah. Jadi
Yang mazi ni dia tak begitu. Dia ada sedikit keinginan terasa. Dia tak pancut keluarnya. Tiba-tiba dia basah. Tahulah tadi ada tengok apa? Yalah tengok mungkin orang-orang apa tengok filem-filem, movie-movie kan. Itu air mani. Tapi air mazi ni dia itu keluar. Yang wajib mandi hanyalah keluar air mani. Mazi tak wajib sebab dia bukan kategori hadas besar. Dia hadas kecil. Maknanya dia kotor lah, basuh lah. Tu mazi. Okey. Yang ketiga adalah air wadi. Yang ini kemungkinan adalah air keputihan. Yang warna dia kalau mazi jelas sebab ada sebab-sebab dia. Yang wadi ni sebab-sebabnya sebab keletihan, sebab mengangkat benda-benda berat. Dan dia keluar bukan ada rasa apa, tak ada rasa apa pun. Tiba-tiba keluar. Sama dia sakit, letih, ataupun dia ada rasa macam apa? Orang kata angkat benda-benda berat tu. Dia akan keluar gitu. Jadi keputihan dia satu penyakit lah. Mungkin di sini lah. Dan warnanya, ni warna masalah ni. Kadang-kadang ada orang keputihan warna kekuningan. Mungkin juga keruh-keruh. Itu yang kita nak bincangkan di sini. Macam mana nak kenal pasti ini adalah keputihan, ini adalah saki baki darah haid yang mengiringi haid. Saki baki darah haid yang mengiringi haid. Anak-anak, ibu-ibu cuba dengar baik-baik pada muka surat 195. Yang dimaksudkan 195 yang ada kitab, yang dimaksudkan dengan warna kuning ialah suatu warna yang seakan-akan warna nanah sadid, dan yang dimaksudkan dengan warna keruh ialah satu warna yang suram, kuning keputih-putihan. Kan dia kuning keputih-putihan. Nak tunjuk contoh tak reti, tapi memang cuba ambil lah. Kuning campur dengan warna putih. Itulah kuning keputihan. Dia tak kuning sangat. Tak kuning sampai dia ada imbasan kuning tu. Ada sikit-sikit. Lama-lama kalau dia kering kan. Ada kering nampak macam ketang lah. Nampak macam ketang, betul. Cuba tengok lah. Tapi tak ada kat media liner. Dia kita pakai seluar saja. Dia hujung-hujung dia pakai seluar nampak. Bila seluar tu kering, nampaklah dia punya tu. Keruh-keruh tu. Kedua-dua warna ini sebenarnya bukan warna darah. Betul. Sebenarnya dia bukan warna darah pada asalnya tu. Sebab dia kuning dengan dikatakan putih. Kuning keputih-putihan. Yang mengatakan bukan darah adalah kitab Ar-Rawdah wal Qalyubi dan wa Umairah. Ni kitab-kitab besar fiqh lah. Maknanya dia nak kira dia bukan warna darah. Warna darah ni hitam, merah cair, merah-merah ke coklat kan. Tapi warna ni bukan warna darah. Tapi kenapa disebut sebagai antara warna haid? Kita akan bincang sini. Di sini disebutkan beberapa perbahasan mengenai cairan berwarna kuning dan cairan berwarna keruh ni. Dia kita tengoklah macam mana nak tahu. Ini adalah daripada kesan-kesan darah haid ataupun kesan-kesan penyakit keputihan itulah. Pendapat yang sahih, yang jelas, yang betul-betul sahih, yang dikatakan yang diguna pakai di kalangan fuqaha Syafi'i rahimahumullahu ta'ala, termasuklah Imam Bughawi, ialah cecair yang berwarna kuning dan keruh dianggap sebagai haid tanpa ada khilaf di kalangan ulama jika kedatangannya ialah pada masa kebiasaan datang haid. Itulah yang pendapat yang paling sahih, paling tepat lah. Dia datang lepas darah haid tu dia ada. Kalau masa bukan haid tak ada pun dia. Kena tak? Itu yang kita nak tahu. Dia mesti dia ada mengiringi darah haid. Tetapi jika kedatangan itu bukan pada masa kebiasaan datang darah haid, kebiasaan datang haid, maka cecair warna kuning dan keruh itu tidak dianggap sebagai haid. Itulah dia yang paling tepat lah. Tapi kalau datang bukan pada masa datang haid, itu dianggap sebagai darah, bukan haid. Bukan darah, sebab dia bukan darah asalnya. Sebab dia datang mesti ada dia mengiringi darah haid. Ini pendapat yang sahih. Jadi anak-anak, ibu-ibu boleh nampak aku ya, insyaAllah boleh faham ya. Jadi
Tu yang ada soalan kata kan, macam mana? Ni bukan pada masa haid, tapi dia keluar warna kuning kan. Sebelum mari haid tu kuning tak kira lah. Kuning tak kira. Lepas tu datang darah baru kita kira. Warna darah tu. Sama ada kita perang, coklat. Coklat dulu, jangan dia coklat kan, coklat, perang. Itu je. Itu yang pertama lah, pendapat yang sahih. Al-Fawrani dan Al-Mutawali dalam kitab Syarah Muhazzab ada menyebut tiada khilaf di kalangan fuqaha bahawa cecair berwarna kuning dan keruh yang keluar dari rahim perempuan dianggap sebagai haid jika kedatangan itu pada waktu kebiasaan haid dan didahului dengan darah hitam. Didahului dengan darah hitam, darah yang paling kuat lah. Tetapi tidak sebaliknya. Jadi jika cecair berwarna kuning dan keruh didahului oleh darah kuat, maka ia dianggap sebagai darah haid. Maksudnya macam ni. Bukan keluar darah kuning dan keruh dulu. Mula-mula sekali. Dia rasa sakit nak uzur. Senggugut dia datang dah. Tapi keluar warna kuning, keluar keruh kan. Tu tak kira. Dia mesti keluar darah kuat dulu. Apa dia? Sama ada hitam, paling tu hitam lah, ataupun merah dulu. Lepas tu ada keruh. Baru tak apa. Dia memang mengiringi darah haid. Memang dia bersama darah haid. Tapi dia kena keluar kemudian bila darah keluar. Darah kuat. Bukan keluar dia kuning dulu. Lepas tu ada soalan tanya. Kuning saya keluar ni, saya rasa macam nak uzur Ustazah. Tapi keluar warna kuning. Tak dikira lagi. Sebab tu permulaannya bukan, sebab kuning dan keruh bukan dikira sebagai darah haid. Tu keputihan kamu barangkali. Penyakit air wadi kamu, air wadi lah keluar kan. Itulah. Jelas tak ni? Jelas tak? Kalau jelas, okey, sebut, tulis kat Ustazah. Kita tengok dalam chat. Tengok chat dulu. Ini chat kan. Keluar yang kata kuning dengan keruh tu, permulaan darah haid tu, dia keluar dulu. Warna tu keluar dulu. Warna kuning, warna keruh. Okey. Kalau coklat, soalan daripada Ustazah Aisyah ni, kalau coklat campur keputihan, itu ya. Coklat lah warna darah haid. Dia kata kuning keperangan, perang ni kan. Coklat tak boleh solat. Kalau keluar coklat dulu, tu antara darah lemah. Yang tak kira haid ni adalah warna kuning dan keruh yang keluar dahulu sebelum datang darah haid. Okey ya. Okey Aisyah. Yang dikira adalah keluar warna kuning dan juga keruh, bukan coklat. Kalau coklat, ya. Okey ya. Sebab ada orang macam tu. Kalau keluar coklat, kena coklat bukan darah kuning. Dia kata kuning dan keruh je. Kalau coklat, dia termasuk kategori darah yang keempat tadi. Yang ketiga, tu kuning keemasan. Atau merah keemasan. Ataupun kuning keemasan. Dia masuk dengan geng tu lah, coklat tu. Okey ya. Dia kalau keluar dulu, coklat campur keputihan, coklat tu adalah dikira warna darah. Yang tak kira warna darah adalah kuning dan keruh kalau dia keluar sebelum datang darah. Syarat dia kena keluar darah dulu, kuning dan keruh tu mengiringi, ya, itu adalah darah haid. Okey ya, jelas. Alhamdulillah kalau dah jelas. Jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahawa cecair yang berwarna kuning dan keruh tidak dianggap sebagai haid apabila kedatangannya bukan pada waktu haid. Jelas kan? Berdalilkan hadis Imam Abu Daud riwayat Ummu Atiyah radhiyallahu anha an Ummi Atiyah wa kanat bay'atin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalat kunna la na'uddul kudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'a. Katanya, kami tidak mengira cecair berwarna keruh dan kuning, yakni yang keluar selepas suci yang mandi sebagai haid. Bukan pada hari-hari haid, itu bukannya haid. Jika tidak, pakat tak solat ramai kan, dia keluar keputihan warna kuning, tak semayang, dia kena haid. Tak, itu bukan, itu keputihan. Haid pasti itu keputihan, penyakit lah. Ini menunjukkan bahawa cecair berwarna kuning dan keruh bukanlah haid jika kedatangannya bukan pada waktu haid, yakni ia datang pada waktu suci. Itu keputihan lah tu. Yang kata keruh dan kuningnya haid bila dia mengiringi darah haid yang hujung-hujung tu.
Yang mula-mula tak kira, yang hujung-hujung. Yang mula dikira mesti keluar darah dulu. Lepas tu barulah kemudiannya sikit-sikit dia makin kurang makin. Tu kira itulah saki bagi darah haid. Tapi kalau sebelum tu tidak. Begitu juga pada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang lepas, lafaz jangan bersegera, la ta'jalun, diihtimalkan merujuk kepada cecair berwarna kuning dan keruh yang datang pada masa haid pada petikan kisah wanita yang membawa kepada Aisyah radhiyallahu anha kain atau kapas yang terdapat warna kekuningan daripada darah haid. Sebab itulah beliau berkata janganlah tergesa-gesa. La ta'jalunna. Ta'jalna. Maka apabila dihimpunkan hadis Ummu Atiyah dan hadis Aisyah radhiyallahu anhuma, tidak ada sebarang percanggahan di antara satu sama lain. Maksudnya begini. Kalau masa-masa bukan datang darah haid, kuning dan keruh bukan haid. Kalau datang darah haid, kemudian lepas tu sebelum suci tu, nak mandi tu, ada kuning dan keruh, itu ya haid. Sebab dia mengiringi darah haid. Di pendeknya warna kuning dan keruh ni dikira haid bila mengiringi darah haid yang permulaan keluar tu sampai hujung-hujung tu. Barulah dikira sebagai darah haid. Okey. Itulah kupasan dan perkongsian pada hari ini berkaitan warna-warna dan sifat-sifat darah haid. Sebabnya kuning keruh ni ramai orang keliru. Itu yang kena terang betul-betul. Sebab dia kata saya macam nak uzur senggugut kan. Tapi keluar warna kuning kata. Keluar warna kuning maknanya itu bukan lagi dikira sebagai darah haid. Sebab dia belum lagi datang haid. Tapi kalau keluar warna merah, kemudian coklat ke, perang ke, merah cair ke, lepas tu ada kuning hujung-hujung tu kan. Yang tu barulah kira haid sebab dia keluar darah kuat dulu. Dia keluar darah yang lebih kuat. Jadi itu baru dikira sebagai darah haid. Kuning dan keruh dikira sebagai darah haid. Sebab dia kira mengiringi darah haid. Bukannya sebelum datang darah haid. Jadi pastikan jangan silap faham. Bila keluar warna kuning, dia tak solat, dia kata inilah permulaan haid dia. Permulaan haid mesti dia keluar darah dulu. Warna darah. Bukan warna kuning dan keruh. Itu adalah darah yang dikatakan mengiringi. Warna kuning keruh adalah warna yang mesti mengiringi bersama darah haid yang kuat sebelum ni. Barulah dikira sebagai haid. Kalau tidak, ia adalah kekotoran air wadi pun air wadi lah biasa kan. Okey, itu dikira sebagai najis lah. Air wadi najis, kena basuh, kemudian barulah boleh solat. Okey ya, alhamdulillah. Jadi rasanya sampai sini dulu untuk hari ini perkongsian kita berkaitan tentang hukum bukan hukum, warna, pengenalan warna darah haid. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kefahaman di dalam memahami masalah ini. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, dan dapat kita jadikan rujukan untuk kita mengenal pasti darah kita warna apa. Jadi lepas ni kalau darah haid datang tu tolonglah tandakan ya. Warna-warna yang keluar pada hari pertama, kedua, ketiga, tandakan warna apa. Warna merah ke, senang nanti bila berlaku darah lebih 15 hari tu kita boleh refer kepada warna tu. Sebab lebih tepat kita refer dengan darah daripada kita tengok pada adat. Adat pun kadang-kadang dia berubah-ubah kan. Jadi semua tu adat dia susahlah sikit. Tapi kalau dengan warna tu kita boleh refer dah. Darah mana yang dikatakan haid, mana istihadah. Berdasar kepada warna, sifat dan bau darah itu. Itulah yang dikatakan kena tahu sifat-sifat darah tu ataupun unsur-unsur yang dikatakan berkaitan warna-warna darah ni. 3 unsur tu warna, sifat dan juga bau. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita pada hari ini dengan datang untuk ilmu walaupun hanya di rumah kan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah nilai sebagai satu amal ibadat yang menyebabkan insyaAllah, mungkinkah sebab kita rajin untuk ilmu inilah sebab kita dapat masuk syurga Allah, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih kepada semua, jazakumullah khairan katsira. InsyaAllah jumpa lagi pada minggu hadapan. Sama-sama kita selesaikan tasbih, kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انفعنا بما علمتنا
وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، ونعوذ بالله من حال أهل النار، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ومن شر فتنة المسيح الدجال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في بلادنا، وفي فلسطين، وفي سوريا، وفي العراق، وفي مصر، وفي أركان، وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم، ادفع عنا يا الله من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة، وشر الدنيا وشر الآخرة، ومن عدو من الإنس والجن ومن الشيطان وإبليس، وما يطير في الهواء، وما ينزل من السماء، وما يخرج من الأرض، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah bertemu lagi pada minggu hadapan. Saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.